得亲自帮助我们，并带领每一位的弟兄姊妹们。 untuk merenungkan firman-Mu dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman 我 Tuhan. 们默想你神的话语，并且成为行道者。 Kami berdoa dalam nama Tuhan 我 kami 们如 Yesus 此祷告， Kristus. 奉我主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 弟兄姊妹们，早上好，大家平安。 Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose. 我们同时默想神的话语，取自于格罗西书。 Kita akan membacanya dari Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua dan berikutnya di bagian yang paling terakhir yaitu Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-18. 首先，我们翻开圣经，在格罗西书第1章1到2节，然后在格罗西书第4章到18节，最后一 Kita 段。 akan lihat dan baca terlebih dahulu dari Kolose 1 ayat 1 dan yang kedua demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kemudian pasal yang keempat ayat yang ke-18, salam dari aku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, anugerah menyertai kamu. 格罗西书第1章1到2节，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和弟兄提摩太，写信给格罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安从神我们的父归于你们。最后一章第4章第18节，我保罗亲笔问你们安，你们要记住我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。 Saudaraku, saya yakin sebagian besar dari kita yang datang di kebaktian pertama ini pernah merasakan dan mengalami bagaimana menulis surat dan menerima surat. 我相信今天上午来到建中敬拜的弟兄姊妹们都有经历过如何去写一封信。 Setidaknya saudara kita mengalami bagaimana surat itu perlu waktu untuk ditulis, dikirimkan hingga sampai diterima dan dibalas lagi. 至少我们需要一段的时间，当我们执笔写信，并把信发出去后，并且在一段的时间等候信的回复。 Mungkin buat sebagian Gen Z itu adalah hal yang melelahkan. 当然，这是一些比较稍微紧，就是确实令人疲惫的一件事。 Mending ngechat daripada nulis surat, kelamaan katanya. 我们不如再来一个我们交谈聊天，胜过写一封信要等候漫长的时间。 Tapi mungkin teman-teman muda tidak mengalami apa yang Bapak Ibu yang lebih senior begitu ya alami betapa dakdikduknya ketika menulis surat dan menerima surat dan membalasnya kembali. 也许比较年轻的弟兄姊妹没有经历过像年长的弟兄姊妹，当他们在写信的时候，心里有忐忑不安，写信发出信寄出去后，并且等着信的答复。 Harus benar-benar mikir untuk menuliskan kata demi kata. Karena kalau salah, dicoret jelek, di tip X juga jelek. 那么在写信的时候，必须要有一个考虑周到，一句一行的字要写出来，要是写错了会被人闪掉。 Belum lagi dikirimin, terus kemudian yang menerima, kita mikir ini dibaca, nyampe atau tidak. 然后信发出去之后，我们再考虑一番，这些信是否能够达到收信者的手中。 Terus kemudian kita berpikir apa yang saya tuliskan di surat itu dimengerti atau tidak. 我们又在考虑是否我写的信的内容收信者明白还是不明白。 Yang paling simpel, yang paling sering adalah pada waktu itu kalau Bapak Ibu ingat mungkin menuliskan surat cinta dan menunggu balasan dari surat cinta itu sampai kepada kita. 简单的就是年长的弟兄姊妹在写一封情书的时候，可能要等候的时间，等到信写好了发出去并收到了。 Teman-teman muda kalau mau merasakan betapa dakdikduknya hati ini, coba saja sesekali boleh. 那么在座的年轻的青少年弟兄姊妹们，要是想经历这一番事，可以不妨尝试一番。 Setelah itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose dengan begitu teliti. 那么为何使徒保罗就写给这格罗西的圣徒们的信是那么的精致和周详？ Meskipun Paulus saya yakin sudah chit-chat saudara yang ngobrol-ngobrol pendek dengan Epafras.
尽管我想那时候使徒保罗以及 Epaphras 已经经过一系列的或者一番的交谈之后， Epaphras adalah pelayan Tuhan di jemaat Kolose dan yang kemungkinan besar mengirimkan semua informasi berkaitan dengan apa yang terjadi di Kolose dan apa yang kemudian menjadi tantangan bagi jemaat di 那么 Kolose. 这个 Epaphras 他当然已经把在哥罗西信徒们的所意义上的挑战、一些的问题，一一的已经向使徒保罗告 Karena 知。 itulah saudara dengan pemikiran yang dalam, dengan hati yang mengasihi, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kolose. 使徒保罗在写这封信写给哥罗西的圣徒们，是经过一番的周详的考虑，还有心里的一番的负担后。 Dan isi yang terutama yang Paulus ingin sampaikan adalah bahwa segala sesuatu di dalam kekristenan kita itu adalah tentang Yesus. 那么这信中的内容包含着所有的一切是关乎基督的。 Bagaimana Kristus itu ada di dalam kalian, jemaat Kolose. 如何基督在你们里面，就是在当时哥罗西信徒们的心中， Bahwa Kristus itu bersama-sama dengan kita. 基督与我们一同，就是与我们同在。 Kristus itu memberikan dirinya bagi kita. 基督已经为我们使命了。 Dan Kristus itu adalah segala sesuatu di atas segala sesuatu. 基督是在我们一切的一切，是超过万有的一切。 Sehingga di dalam surat yang berisi 4 pasal ini, Paulus ingin menyatakan Yesus Kristus adalah segala-galanya dan di dalam semua. 因此，在这个4章的书信中，就是说，使徒保罗要声明的是，耶稣基督是高超一切的一切。 Yang sudah untuk menjelaskan ini, Paulus memakai satu pendahuluan di dalam suratnya. 那么，使徒保罗在这个写信的前言为开始。 Sudah firman Tuhan berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah dan Timotius saudara kita. 那么，在神的圣经中说，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太， Sudah Paulus menyertakan Timotius 保罗也把提摩太带上去 sebagai pengirim dari surat ini. 作为这个信的一个。 Dan di sini sudah Paulus menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul Kristus Yesus. 保罗也自我宣称声明他是使徒。 Buat kita ini sesuatu yang mungkin biasa kita baca, saudara. 对于我们来说，我们常常读的是。 Tapi pada waktu itu, saudara, Paulus ingin menyatakan otoritasnya sebagai Rasul yang sah dari Kristus Yesus. 所以我们是感觉一般到使徒保罗要声明要表示的是他有使徒的权威。 Bukan karena dia mendaftarkan diri dan mengikuti audisi jadi rasul, bukan. 不是说 saudara. 他去报名参加被这个赐世的一个使徒， Tapi Kristus sendiri yang memilih dia, yang memanggil dia untuk menjadi rasulnya. 乃是使徒亲自呼召他，就让他召他成为基督的门徒。 Secara singkat, padat dan jelas, saudara, Paulus seperti ingin mengingatkan jemaat Kolose bahwa aku ini ditangkap oleh Kristus. 基点说，使徒保罗要告知当时的哥罗西的信徒们，我是被神，这是基督的差和呼召的。 Saya membayangkan ketika Paulus menulis surat ini, dia kembali lagi kepada satu peristiwa pada waktu dia berjalan ke Damsyik, ingin menganiaya pengikut Kristus. 我在想，使徒保罗在写这封信，就是可能在想起来，他是以前在扫的时候，在全往大马士顿时候，马其顿时 Tapi 候。 justru di tengah-tengah perjalanan itu, saudara sekalian, Paulus dijumpai oleh Yesus dan disitulah Paulus bertobat dan Tuhan Yesus memanggil dan mengutus dia. 就在途中，他在上遇见了耶稣，然后神就召他了。 Paulus tidak mengharapkan pengakuan dari siapapun kecuali dari Allah yang menangkapnya dan yang memanggil dan mengutusnya. 使徒保罗不需要众人的认可，他只需要就是耶稣已经把他抓住，并且把他呼召，并且差派他。 Sehingga ketika otoritas ini dipakai, Paulus berharap dengarkanlah apa yang aku akan tuliskan dan katakan kepada kalian. 使徒保罗使用的这个使徒的权威的声明，就是说你们好好的听我写给你们的书信。 Karena segala sesuatu yang aku tuliskan ini berasal dari Allah yang memanggil dan 因 mengutusku. 为我写的一切的包含的内容，就是源自召我的耶稣。 Ya kira-kira kalau mau menyatakan cinta itu ya nulis surat, terus kayaknya di dalam tulisan itu tuh kayak ada suara hati hidup yang ingin dinyatakan dengan kata misalkan
halo cintaku, apa kabar? Ya di awal aja tuh udah kayak nyes gitu, saudara. 那么在写一封情书的内容说，这是有源自内心的心声、内心的低语，就比如说喂我亲爱的。 Sehingga baik si pengirim ataupun nanti si penerima surat itu sudah langsung terarah pikiran dan hatinya. 不论是发现的、所收信的人，他们的心就朝向一个目的。 Tapi ternyata bukan hanya Paulus, saudara, karena dia menyertakan Timotius. 然而不仅是使徒保罗，也有提摩太。 Dan yang menarik, saudara sekalian, Timotius tidak disebut sebagai anak rohaninya. 跟着引人入室的当时提摩太使徒保罗 Tidak lagi disebut sebagai muridnya. 使徒保罗也没称提摩太是他的门徒的学生。 Tetapi Paulus menyebutnya sebagai saudara kita, saudaraku dan saudara kalian 使徒保罗 semua. 现在称提摩太是弟兄，这是我的弟兄，并且是你们的弟兄。 Paulus menganggap Timotius yang pernah dia didik, yang pernah dia ajak untuk melayani itu sebagai saudara yang sekarang kita sama loh, kita deket banget loh 使 hubungannya. 徒保罗把这个提摩太视为是以前他教导他的，他带领他的成为兄弟，是我们都是平等以兄弟。 Jadi meskipun dia menyatakan bahwa saya ini berotoritas dan punya otoritas itu dari Allah, tetapi dengan Timotius kita tetap bisa dekat. Saya bukan seorang yang berotoritas tapi otoritarian. No, bukan seperti itu. 尽管是保罗说我是披着权威的权威，有权威的使徒的权威，但是他要声明的就是他与提摩太都是一样的这兄弟。 Dan dari sini saudara sekalian kemudian Paulus menyapa para penerima suratnya. 因此从维持使徒保罗去打个招呼，向这些收信的弟兄们打个招呼。 Dengan satu sebutan sebagai orang-orang yang dikuduskan, sebagai orang-orang yang dikhususkan. 就是把这个收信者被称为是圣徒， Dan sebagai orang-orang yang setia di dalam Kristus. 被称为是在基督里忠心的圣徒们。 Saudara, ini bukan sebuah omongan yang membual dari Paulus. 这个不是说一番的吹牛空谈而语， Bukan sesuatu yang membesar-besarkan. 也不是一种一番的夸张的词语。 Seperti kalau orang ngomong misalnya kepada kita, wah ganteng sekali ya, wah cantik sekali ya. Betul. Pengennya memuji-muji sebatas itu saja, saudara, 现在 bukan. 一些朋友他们向我们不断的表扬夸，就说你长得那么帅，你长得那么美，不是这样。 Paulus secara khusus memakai sebutan ini karena dia mendapatkan kabar, informasi yang sah dari Epafras, pelayan atau pemimpin jemaat Kolose waktu itu. 使徒保罗说得到这从那时的格罗西的一个领导的使徒的领导的一个的信息以后， Dan Paulus tahu persis mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, sama seperti dia dipanggil juga oleh Tuhan. 保罗非常的明确，这些圣徒们被招的，如同保罗本身也同样被神所呼 Dan 召的。 orang-orang yang setia sama seperti dia juga yang adalah setia. 圣徒们的诚实信实，如同使徒保罗本身也是如同的信实。 Dan di dalam seluruh kemajemukan keberagaman itu Paulus katakan kalian pun juga adalah saudara-saudara kami. 在多元化这个多种族的弟兄姊妹们，使徒保罗要向他们声明的是，你是同样是我的弟兄。 Sehingga saudara ketika di dalam satu pemahaman yang sama, 因此，维持我们有一个同一的理解。 sehati sepikir kita memang berbeda secara latar belakang, tetapi Tuhan yang panggil kita adalah Tuhan yang sama, yang menjadikan kita saudara. 尽管我们有来自不同的背景，可是在神的呼召，我们是同样的一心一意的。 Maka Paulus sampaikan anugerah dan damai sejahtera itu menyertai engkau sekalian. 维持使徒保罗对哥罗西弟兄姊妹的圣徒们的问安说：“愿恩惠与平安与你们同在。” Saudara, ini sapaan yang khas yang berasal dari Paulus, yang dia ambil dari sapaan tradisional Yunani dan juga Yahudi yang dia masukkan di dalam surat ini. 使徒保罗这种的问安，在信中的问安，就是源自于在一些希腊人还有犹太人的那种的问安的方式。 Seolah-olah Paulus ingin sampaikan Allah yang kusembah dan yang kalian taati itu adalah Allah bagi orang-orang Yunani, Yahudi, semua orang, memberikan anugerah dan damai sejahtera. 仿佛使徒保罗要声明的是，我所敬拜的神，你们所听从的神，就是不论是有希腊人还是犹太人所赐给你们的平安。
Saudara, dari pembukaan surat ini, 从使徒保罗的信的开端， saudara, kita melihat sedikit ya implisit tersirat 我们看到里面一个包含的其的意义揭露出来。 bagaimana Paulus ingin memberikan sebuah gambaran persaudaraan di dalam Kristus. 使徒保罗要如何去形容描绘出在基督里头的我们的弟兄姊妹们？ Bagaimana Paulus ingin menggambarkan betapa luar biasanya Kristus yang mencintainya dan memanggil dia, termasuk juga jemaat 使 Kolose. 徒保罗要描绘的是如何神的何等的慈爱的信是如何的呼召他们，同时如何的呼召哥罗西的弟兄姊妹 Dan 们。 dari sinilah saudara sekalian Paulus ingin menyampaikan apa yang seharusnya engkau ketahui, engkau alami sebagai pengikut Tuhan. 为此，使徒保罗要向在哥罗西信徒们所说的，你们跟随主基督，你们要经历和体验到神 Dan 的爱。 panggilan seperti apa saudara yang Tuhan nyatakan kepada kalian 同时， semua. 神已经在你们身上所显出来的那种呼召。 Saudara, kita akan masuk kepada bagian surat ini dan nanti tiap minggu ke depan saudara akan masuk lebih dalam kepada bagian surat kepada jemaat 我们开 Kolose 始 ini. 进入深入这个新的内容，在往后日子，我们还有更多的探讨关于使徒保罗的书信。 Saudara, Paulus ingin menyampaikan satu hal yang begitu besar, yang begitu agung, yang menjadi ciri khas surat kepada jemaat Kolose. 使徒保罗要声明的时候，要具体表现出来，就在他针对哥罗西的书信中的一个非常极明显的特点。 Saudara, kalau kita bandingkan dengan surat kepada jemaat Filipi, 以菲利本书书信做一个比较的话， mungkin saudara teringat bagaimana Paulus menuliskan Yesus yang adalah Allah itu mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa sebagai hamba, bahkan mati di atas kayu salib. 使徒保罗在写给菲利本书信中说到是，我们的主耶稣基督倒空虚极倒空，成为人的样式，并且死在十字宝架上。 Tapi di dalam surat Kolose ini Paulus ingin menyatakan bukan Yesus yang mengosongkan diri, tetapi Yesus yang adalah Allah dan manusia sejati itu adalah kepenuhan Allah, pleroma dari Allah. 那使徒保罗现在在写给哥罗西书，不是说耶稣的倒空虚举倒空，乃是说使徒保罗是有人的一个个性，却有神充满了他。 Nah, saudara, kenapa kemudian Paulus sangat menekankan ini di sepanjang seluruh surat dari Kolose ini? 为什么在哥罗西的全书中，使徒保罗为何这么的强调这一点呢？ Saudara, yang pertama, Sosial. mereka itu punya satu tantangan dengan menghadapi filsafat gnostik. 因为当时圣徒们，这哥罗西圣徒们，他们面对一种各种各样物质和非物质的哲学。 Dari kata gnosis yang adalah pengetahuan, filsafat ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang luar biasa sehingga itu bisa membawa kita menjauh dari hal-hal yang material, karena yang materi itu jahat. 那么这个杰斯诺斯多的观点就是说，我们必须有极广极深的认识，让我们远离这些物质，因为这些物质本身是邪恶的。 Sehingga orang-orang gnostik ini akan berkata begini saudara, yang rohani, pikiran, pengetahuan yang tidak terlihat itu baik, tetapi yang materi seperti tubuh dan dunia ini yang terlihat itu jahat. 因此，他们这种观点是这么的写照，然后是一种属灵性的、肉眼不能视的，这是好的、善的。可是那些有物质方面的，如我们的身体，那些都是不好的，是邪恶的。 Dan ini nggak bisa ketemu. 那么这两个观点是不能够同意一起。 Tapi bukan cuma filsafat gnostik, saudara, mereka juga menghadapi yang namanya politeisme mistik. 那么 Apa itu? 不管是在这个观点方面，他们也面对一些的多神论方面的。 Saudara, karena mereka juga berlatar belakang Yunani, saudara, orang-orang Yunani itu punya banyak dewa-dewi yang disembah. 因为他们的齐辈只是希腊人，希腊人本来就是有多神像的。 Zeus, Hermes, Poseidon, dan lain sebagainya. 他们有好多他们所敬拜的神， Dan mereka berpikir bahwa dengan filsafat, dengan dewa-dewa itu, mereka bisa mempunyai hidup yang baik, yang bahagia. 那么他们有这种的信仰，就是凭借着他们有敬拜多神多像，然后他们有他们的这种观点，他们能够活得更好一些。 Dan mereka punya banyak pilihan, 他 saudara. 们有好多的选择。 Kalau mau tahu tentang cinta, ada dewa cinta. 然后说关乎爱情说有爱神， Kalau mau perang, ada dewa perang. 那么要战争说有战神， Kalau mau membangun keluarga, nanti ada dewanya lagi, dan lain sebagainya. 然后要建立或者组织家庭也有其他的神。
Sehingga Yesus ini hanya menjadi salah satu dari dewa-dewa itu. 维持我们的耶稣，这是在他们众多之神的之一。 Dan yang ketiga saudara yang mereka hadapi adalah bagaimana orang-orang Yahudi juga masih memaksakan untuk menjalani hukum Taurat dengan tidak bercacat celah. 那么是犹太人还是坚持他们的律法，这时候是无瑕疵的。 Mereka melakukan berbagai kegiatan ritual keagamaan, 他们在实行或者履行各种的宗教仪式的时候， mengharuskan sunat, 要有那种隔离， tidak boleh makan ini dan itu, ada yang haram dan ada yang halal. 有一些是忌讳的，不可吃那个，不可那个，有些是 Harus 赎过 merayakan 的。 hari raya ini dan itu. 那有些节日必须去庆祝的、欢庆的 Karena。semua ketaatan kepada ritual keagamaan itu sudah akan memberikan mereka keselamatan yang pasti. 那么他们遵循这些宗教仪式，就能够让他们得到的得救。 Sehingga oke ada Yesus tapi tetap masih plus hukum Taurat yang harus dilakukan. 是的，已经有耶稣，但是还有加这个律法。 Dan kalau saudara tahu dan kita membaca di dalam beberapa bagian perjanjian baru khususnya dalam kitab Injil saudara. 那么在我们在新约福音书，我们看到关于这方面的。 Kita akan melihat bahwa hukum Taurat itu luar biasa didetailin oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat pada waktu itu saudara, sekitar kurang lebih 600 perintah dan larangan. 有超过600多的命令或者诫令，就是他们这些犹太人如何的非常的周详、精细的列出来。 Sehingga kalau 1 tahun itu 300 hari saudara. 因此一年有365个昼夜。 Kalau hukum Taurat setelah didetailkan itu menjadi 600 lebih, maka saudara dan saya punya satu perintah dan satu larangan yang harus dilakukan setiap hari oleh orang-orang Yahudi. 维持有600多个的吩咐、命令、境界，因此犹太人是每一天至少有一个律法或者一个什么诫命，必须他遵行的， Dan itu harus sempurna, sudah nggak boleh ada cacat celah. 并且非常的完美的，没有毫无瑕疵的。 Dan pertanyaannya siapa yang sanggup, saudara? 问题是在于哪一位人、什么人，他们有能力 Nah, 办 saudara, 得到 dengan 的。 latar belakang yang seperti ini, saudara, Paulus menyatakan Kristus itu adalah kepenuhan Allah. 使徒保罗就是说，要证明的是，我们基督是由神充满的。 Dan Kristus itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk menantang semua latar belakang yang terjadi itu. 基督已经够了，甚至足由于是抵挡这一切了。 Tapi saudara, kalau kita mau sadari hari-hari ini, bukankah kita tidak jauh berbeda dengan konteks atau latar belakang yang dialami jemaat pada waktu itu? 要是我们好好的思想一番，我们不是跟当时的信徒们的背景和条件 Saudara, berapa 一样 banyak sih dari antara kita yang hidup secara dualistik sama seperti orang-orang gnostik itu? 有多少个我们信徒们，就是跟他们拥有那种的观点，或者是在一种多元化的社会了生活。 Jangan ngomong kasar, lagi di gereja katanya. 在教会里，我们不要说到处一些出言出语。 Nanti aja kalau keluar dari pintu gereja di bawah itu melangkahkan kaki sebelum masuk mobil, nah itu boleh. 那么离开了教堂后，就是脚要踏进去时候，那个时候是可以出一些狂言狂语了。 Jangan ngerokok, nggak enak di gereja, baunya itu mengganggu kekudusan 在 Tuhan 礼 katanya. 拜堂里头不要吸烟，那个烟会影响周边的人。 Tapi kalau di luar gereja nggak apa-apa. 可是，在礼拜堂外边是可以自由发挥的。 Wah, di gereja sudah jadi guru sekolah minggu ketika anak-anak datang, wah ngelus-ngelus kepala, nah, wah cantik sekali kamu gitu 在 ya. 孩子在礼拜堂里，我们的这些老师们非常是蛮有圣洁属灵的，在这招呼这孩子们去触摸他一番的赞扬他 Tapi 们。 begitu keluar dari gereja, sudah liatin anak-anak bermasalah, wah kamu ya, segala macam, lupa kalau dia guru sekolah minggu. 那么走出礼拜堂的时候，跟孩子们就是有另外的一种的形态了。 Wah di gereja pakai jubah seperti saya, pakai jas, ya mimpin dan lain sebagainya. 在礼拜堂里穿上外袍或者西服等等，当领导的，当主领的。 Tapi begitu di luar, sudah kita nipu, ya kita memanipulasi segala sesuatu dan lain 可 sebagainya. 是在外边，我这些欺负、讹诈等等，操纵等等。 Kalau di dalam gereja kelihatan suami yang gandeng istrinya, bukain pintu mobil di depan gereja, waduh mesra sekali. 看到人在这礼拜堂里头，在丈夫的牵着爱妻的手，把车门打开，那么的亲密。
Tapi kalau di rumah istrinya bilang, Pi tolong cuciin piring sebentar, Pi mami kayaknya capek banget. Itu urusanmu. 在家中，妻子说：“丈夫，我在身体有点不舒服，你帮我洗一些碗碟。”可是丈夫却说到：“这是你的任务。” Atau mungkin ada di antara kita yang kemudian berpikir, saudara sekalian, bahwa dengan melakukan segala sesuatu, baca kitab suci, doa tiap hari, wah pokoknya kita menyenangkan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang melakukan hukum Taurat. 也是当中，我是想到每天读圣经祷告，就是说我们这样能够讨主的喜悦，就如同当时他们循律法的。 Harus rajin ke gereja, kalau enggak nanti diabsen sama Cuanto Andri sama Semu Bida. 那必须勤奋的教会，那是神知道你的来到。 Karena kita punya ketakutan mungkin kalau saya absen, saya enggak ini dan itu, Tuhan bakal hukum saya. 也许我们惧怕，就是我常常缺席，没做那个，没做那个，神会惩罚我们。 Atau saudara kita mungkin hanya menjadikan Kristus itu ban serep, sama seperti orang-orang yang menganut politeisme waktu itu. 是不是我们也把基督成为我们的后备胎？就是当时他们有那种的那个观点。 Waktu kita punya kuasa, waktu kita punya jabatan, kita punya materi uang, kita merasa kita bisa. 当我们有物质方面的丰富的物质丰富，有权力有地位的时候，我们总是觉得我能办得到。 Nanti begitu Tuhan kasih semuanya ambruk dan hilang, baru nangis, saudara. 但是这一切一瞬间被神夺去了，那个时候我们在哭泣痛哭。 Ketika anak kita ada masalah, kenapa anakku nggak percaya lagi, kenapa anakku pakai obat-obatan, kenapa anakku jatuh di dalam dosa, baru kita nangis kepada Tuhan. Selama ini kemana? 当孩子出现问题，吸毒了，毒品等等，那时候我们在向神面前哭泣，那么长的时间，我们在哪儿？ Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya kembali lagi melihat jangan-jangan saya pun masih bergumul bergulat dengan seluruh konteks latar belakang yang Paulus sampaikan di sini. 我在默想这个经文时候，我在心里想，莫非我也是使徒？当时使徒保罗在劝勉这些信徒们，我所经历的，像他们所经历的和挑战。 Dan Paulus ingatkan kita,使徒保罗在提醒 Kristus 我们， itu cukup. 耶稣基督已经足够了。 Segala sesuatu, semua itu harus tentang Kristus. 我们所有的一切必须以基督为主。 Sebab dia adalah pleroma Allah. Apa itu, saudara? 因为他是我们的神，是充满了我们的神， Yesus itu adalah kepenuhan Allah. 他是被神充满的耶稣。 Allah yang tidak terlihat itu, Allah yang begitu maha itu, saudara. 那么我们肉眼所不能视的全能全知的神， Mewujud menubuh di dalam tubuh manusia Kristus. 成为在基督有人肢体的基督， Dan itu bukan sebagian kecil, 乃不是一丁点，或者 bukan 说一小部分， setengah, 也并非是一半， tapi benar-benar penuh. 而是完完全全的充满着他， Kepenuhan yang sempurna. 是一个非常完美的、完 Saudara, 全 saya 的充 memberikan 满。 satu analogi di sini. 我做一个比喻， Sebagai sebuah kapasitas ilahi itu ada di dalam Kristus. 在基督里头有神的那个容量。 Itu seumpama saudara ya punya botol atau gelas kosong. 比如说，弟兄姊妹有一个空瓶子或者空杯子， Terus kalau saudara bilang, coba isi itu, penuhin itu. 你说把这个杯子装满， Kira-kira saudara kalau isi 1/4 begitu, itu penuhnya seberapa? 然后就是装了是1/4。 Kita pasti berpikir penuhnya 1/4, kosongnya 3/4. 我们切到就是1/4被装了，还有3/3还是空的。 Nah saudara, gambaran ini sebenarnya gambaran yang adalah seperti mengingatkan jemaat Kolose 这个图像这是在提醒当时的哥罗斯的圣徒们， kepada penciptaan. Nanti saudara akan bahas lagi di dalam pasal 1 ayat yang ke-15 sampai seterusnya. 关于创造主的，可能在创世纪我们 Bahwa pada 看到 waktu itu dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. 那么当时的宇宙万物还是空的，是混沌的。 Dan di dalam kondisi yang seperti itu Allah berfirman, sang firman itu 在 dinyatakan. 这种形容神他的道，是 Sehingga 道 dia juga turut serta sebagai pencipta memenuhi yang kosong itu. 他作为造物之，他也在充满着这个空的混沌的宇宙。 Dan sang firman itu menjadi manusia. 那个神的
道道成人。 ini tidak mengurangi kepenuhan ilahi di dalam diri sang manusia sejati yang adalah Kristus itu. 道成神人就是基督有神的肉体，但是没有减少他的神 Jadi 的 Paulus 充 ingin 满。 menyatakan, saudara, dia bukan ciptaan karena dia sang pencipta itu yang menjadi sama seperti 使 ciptaan. 徒保罗说的，他不是被造的，他是创造的万物之主。 Jadi kalau bumi belum berbentuk dan kosong pada waktu itu Allah berfirman menyatakan firman-Nya, maka sang firman yang menjadi manusia itu sama persis seperti di dalam 使 penciptaan 徒保 ini. 罗说的，当时宇宙还在混沌，就是还没成型的时候，神的话的道让神的地球，那这个道同时也在基督 Sehingga 的身上。 semua sifat-sifat Allah, semua atribut-atribut Allah itu ada dengan sempurna di dalam diri Kristus. 维持在基督体生里、生命里，所有神的一切的特征、神的标志都有， Tapi bukan hanya yang kosong kemudian diisi, saudara. 不是说因为一个空的器皿被充满了、被装 Tetapi 满了， secara kualitas, saudara. 在它的品质方面， Maka Kristus itu sendirilah Allah yang tidak bercacat celah di dalam tubuh manusia. 基督本身它是一个无瑕疵的神，就是在这个耶稣的身上。 Saudara, Paulus ingin menghantam pengajaran Gnostik yang tadi sudah kita lihat. 使徒保罗说是刚刚我们读的关乎的这个 Gnostic 这个诺斯敦的观 Orang-orang 点， Gnostik berpikir yang tubuh ini nggak bisa bersatu dengan yang roh. 因为当时的凭借着那种的观点来说，那么有物质的、有物体的。 Yang 并不能够 non 有 materi 灵同一的 ini yang baik nggak bisa bersatu dengan yang materi yang jahat. 非物质善良的不能够有物质性的邪恶的同意， Sehingga 合 nggak 而为一 mungkin Kristus yang adalah manusia, tubuh ini materi ini adalah yang baik. Itu nggak mungkin buat orang-orang Gnostik. 为 Saudara. 此，基督有身体，这个身体不是好的，对他们有那个持有这种的观点说， Tapi 是不 Paulus 可能 ingin 的。 sampaikan saudara bahwa di dalam Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, hal itu mungkin terjadi dan satu-satunya hanya bisa terjadi di dalam Yesus 使徒 Kristus. 保罗在再一次的声明强调，这是唯有在基督身上有同样有属灵的，还有真正的人，只有在基督身上 Dengan 才 demikian 能够实 Kristus 现的。 mengatasi seluruh dewa-dewi Yunani. 因此，这基督就超过一切他们犹太人所敬拜的神或者偶像。 Dengan demikian Kristus itu menggenapi seluruh tuntutan dari hukum Taurat. 为此，基督要有成全了所有立法的要求。 Saya bertanya adalah kalau Kristus sudah sedemikian menjadi kepenuhan Allah itu, 为此，问题是，若是主耶稣基督已经有神充满 maka 了， sudah sempurna, sudah complete. 他已经是完全完善了。 Dan yang lebih mengagetkan lagi, 更 saudara, 让众人惊讶的是， Kristus yang adalah Allah sejati, manusia sejati di dalam kepenuhan keilahian itu, 基督是一个真人，也是真实有神的充满着的。 Dia menyatakan diri di tengah-tengah jemaat Kolose. Sudah 他 bisa 在 baca 在 nanti 各 di 是 pasal yang 圣徒 kedua. 们的当中，他的显现出来。 Kristus ada di tengah-tengah kita. 基督在我们当中， Allah bersama dengan kita. 神与我们同在， Dia bisa kita sentuh. 他能够我们触摸 Dia 到了， bisa kita alami. 我们能经历到 Dia merasakan sama seperti kita merasakan. 他有跟我们人同样的感受。 Dan dia yang adalah kepala itu menganggap kita, mengangkat kita sebagai tubuhnya. 他是我的元首，他把我们提拔出来，成为他的肢体。 Dan bahkan kata yang sama, pleroma itu saudara sekalian, tadi kalau Kristus itu adalah kepenuhan Allah, maka kemudian Allah yang di dalam Kristus itu memenuhi jemaat dengan kata yang sama dipakai. 那用的 pleroma 就是基督本身已经有神充满了，同时使基督也充满着我们作为他的圣徒。 Sehingga sudah bisa dikatakan apa? Engkau dan saya punya semacam kapasitas dan kualitas yang mirip dengan Allah karena Kristus di dalam kita. 为此，在座弟兄姊妹们，你们和我可以说，我们拥有像基督这样的容量和素质。 Sehingga Paulus memanggil jemaat di Kolose. 使徒保罗在向格罗西的圣徒们呼召的时候，召他们 Kalau 的时候， Kristus yang menjadi manusia itu bisa menyenangkan hati Bapaknya. 到手的时候的基督同样能够讨父神的喜悦。
Allah yang tidak terbatas itu mengambil rupa daging di dalam keterbatasannya, tetap bisa menyenangkan Sang Bapa. 无限的耶稣基督道成肉身号称有限的，同样能够让天上的父神喜 Maka 悦。 engkau dan saya yang sudah ada di dalam Kristus yang memenuhi kita, kita pun juga seharusnya hidup untuk menyenangkan Sang Bapa. 为此，在座弟兄姊妹，你们和我同样已经被基督充满的，同样能够活出来讨主的喜悦。 Karena Kristus di dalam kita, 因为基督在我们里 Kristus 头， bersama dengan 基 kita, 督与我同在， Kristus ada bagi kita. 基督与我同在。 Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan semuanya tentang Kristus. 所以我们所行的一切都是关乎基督。 Sehingga Paulus mengatakan demikian, kamu sudah punya Kristus, kamu sudah sempurna di dalam Kristus. 你已经有了基督，像基督如同的完美， Sama seperti aku yang adalah rasulnya Kristus. 如同我使徒保罗就是基督的使徒。 Maka kapanpun, dimanapun, di saat seperti apapun, 不论在何时，不论在何地，不论在什么时候、什么时间， hidupilah Kristus. 我们都要把基督活出来。 Sehingga kalau saudara nanti baca dan kemudian merenungkan dalam beberapa minggu ke depan, saudara di pasal ketiga dan 4, Paulus mengatakan segala sesuatu tentang Kristus yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. 在我们在写下去几周后，我们在使徒保罗书信者第3、第4章，使徒保罗要声明的，只是强调的是，我们要把基督活出来。 Itulah kenapa Paulus mengatakan kamu sekarang sudah menjadi manusia baru. 你已经成为新造的人， Buang yang lama, 把老我都一一的丢扔掉， isi dan ganti dengan yang baru. 有新的充满着我们， Dan dikatakan hendaklah perkataan Kristus, 要有像基督造出的言语， damai sejahtera 有 Kristus, 基督的那种平安， itu memerintah dalam hatimu. 就是在那个掌管你的内心。 Dan maka dikatakan di pasal yang ketiga 17-18, saudara, segala sesuatu yang engkau lakukan, 这3章17、18节说，你所行的， lakukanlah di dalam nama Yesus 在 Kristus. 耶稣基督里的圣名行出来。 Jadi bukan waktu kita berdoa tok, saudara, ya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kenceng doanya, tapi begitu 不 itu 只是在 enggak 我 lagi. 祷告时候奉耶稣的名，不单是这样。 Dan Paulus masuk misalkan dalam institusi yang paling sederhana, yang pertama itu keluarga. 那么其中，保罗说这是我们家庭， Orang-orang pada waktu itu bisa kemudian memperlakukan istri dan anak mereka sebagai salah satu properti, peralatan, perlengkapan di rumah. 然后在家庭中，有些丈夫把妻子、爱子视为他们一个工具， Jadi kalau nggak suka nih suami nggak suka sama istri, 有些丈夫不喜欢他的妻子后， properti itu kan bisa dibuang ya saudara, properti itu ya saudara. 这些物品或者都能够随时可以扔掉。 Jadi suami itu tuh bisa seenak hatinya, ya buang istriku lah, udah nggak ini lagi, udah nggak penting lagi buat aku, kurang ajar 做 lu. 丈夫的也可以是我无私忌惮的，随时随意的把 Terus 抛 kalau 弃。 punya anak, anaknya, waduh, nuakalnya minta ampun saudara. 如果是有了一些子女们是非常淘气的、顽皮的， Seorang papa yang pada waktu itu belum percaya Tuhan, 还未信主的父亲， udahlah matiin aja lah tuh anak lah, bisa begitu loh 那 saudara. 么把孩子就把他就是让他死掉吧。 Tapi 那 Paulus 就这样 nyatakan di dalam kitab atau surat Kolose ini, 那么在这个使徒保罗赐给 kamu harus mengasihi istrimu, 你要爱的妻子， jangan bangkitkan amarah dari anak-anakmu. 不要惹孩子们的怒气。 Karena sebagai kepala keluarga, saudara harus Kristus yang memerintah, bukan egomu, bukan keinginanmu. 你作为一家之长，是基督为的元首，并不是你的自私来统治你的内心。 Bahkan ada seorang anak dari salah satu sekolah swasta, Kristen, 有一个孩子来自我们这个是说基督教的10人师办的学 yang 校。 pernah cerita karena dia minta waktu papanya, minta waktu bersama dengan papanya just for 5 minutes. 他曾经说到，他是需要他爸爸4、5分钟的时间。 Ini keluarga yang ngakunya Kristen. 这个是称为是一个基督教的家庭。 Apa jawabannya? Ini anaknya udah remaja ya waktu dia minta. 那么这孩子那个时候已经进入青少年的状态了。 Bapaknya bilang begini, 父亲却说道， jangan minta papa waktu, 不要跟爸爸讨时间， karena waktu papa terlalu berharga buat kamu. 爸爸的时间太珍贵了。
珍贵了。 Tapi kalau kamu mau minta uang seberapapun, Papa kasih. 如果你要多少钱，爸爸都会满足你。 Teman-teman muda pilih mana? Waktu sama Papa atau uangnya Papa? 大家想想，要爸爸的时间，还是要爸爸 Pasti jawabnya 的 begini. 银子？ Dua-duanya lah Pak, pinter itu. 如果说两方面都要，这个是非常机智的。 Karena papanya terlalu sibuk. 爸爸过于忙碌 Papanya 生活， menganggap bahwa wah waktu buat anakku itu buang-buang waktu, mending kerjaan karena kerjaanku itu menghasilkan uang. 爸爸认为这个给孩子时间是浪费时间，因为时间不如去在干活。 Saudara, kalau kita sadar bahwa 挣到钱。 Kristus ada di dalam diri kita, dia adalah segala sesuatu yang menggerakkan 当 kita. 基督在我们身上，基督是驱动我们的一切。 Betul kita masih bisa berbuat salah sebagai orang tua, saudara. 尽管我们做父母，其实还会犯错误。 Tapi sudah seharusnya ketika firman itu mengingatkan kita, oh iya saya salah, anak saya butuh waktu bersama-sama dengan saya, anak saya butuh pribadi saya. 我知道神的话意，我知道孩子需要时间，孩子需要我亲自的个人的陪 Kita 同。 hadir buat mereka. 我们在他们当中， Ketika mungkin saudara diminta begitu ya, dipanggil, ditawarin, ayo dong melayani. 当有弟兄姊妹说教会说叫你们一同来服侍上帝、侍奉， Susah nggak contoh ngajak jemaat Tuhan di sini melayani? 传道，请弟兄姊妹们来参与侍奉，艰难嘛？ Ayo daftar dong, gitu kan. 快点报名吧！ Yang datang tetap sedikit, biasanya sih begitu ya. 来的还是极少数的。 Saya juga sempat frustrasi saya ketika jadi gembala di GKI Pontianak. 在昆田当时驻堂牧时候，驻堂牧师时候，我也曾 Sama 经 dulu 历。 pos jemaat juga. 当时那个也是同样的布道所， Bersyukur sudah naik jadi bakal jemaat 现 statusnya. 在他已经升级了。 Dan saya mendengar beberapa kali warta, contoh Andri menyatakan, menyampaikan bahwa kita juga harus nih naik status gerejawinya. Betul ya contoh ya, jadi bakal jemaat nih. 他就说到我们也要逐步的去升级了。 Tapi kan ada syarat-syarat gerejawinya sudah. 当然，这些有教会的附带的 Begitu 条件 ditawarkan。kepada kita, ayo dong melayani begitu supaya kita tuh ada dinamika yang hidup di tengah-tengah gereja kita gitu kan 呼 kira-kira. 召弟兄姊妹们，让弟兄姊妹有种在教会中有种那种动态、那个活力、动力。 Yang datang tuh biasanya sedikit. 一般来的 Itu juga 传 saya 道都 alami 是极少数 sudah 的。 dalam pergumulan saya menjadi gembala 我也 di 同样 GKI 的有这 Pontianak 个 kemarin. 挣扎经历，当时我是驻堂牧师。 Lu katanya ada Kristus. 又说到不是有基督吗？ Katanya Kristus menggerakkan kita, dia yang sudah memberikan teladan itu untuk melayani kita terlebih 基督 dahulu. 已经首先服侍我们，他已经是给我们一个楷模榜样。 Mungkin kita berpikir, aduh Pak, kalau melayani itu isinya apa Pak? Banyak ributnya 我们 Pak. 去想到释放有不少时候会引起一些的纷争， Nanti yang satu ngomongnya ceplas-ceplos nyakitin hati 有 yang 些人 lain. 口无直男的会伤透我们的心。 Kalau satu tim sama itu, aduh udah kelihatan Pak orangnya telatan, terus 那 bukan 如果看那 teladan 个人就 Pak. 是好像极好的，外表是极好的， Saya udah capek hati Pak. 我的心已经极度 Bahkan 疲惫了， Trauma katanya. 甚至有些恐惧感了。 Sehingga kalau diajak melayani saya langsung, enggak yang penting saya jadi jemaat yang setia. 因此让我去一种参与侍奉，我说不吧，我还是做一个忠心的会友好了。 Saudara, bagian kita melayani adalah bagian kita juga bisa mengalami Kristus 我们一 itu. 种侍奉这一部分，也是同样这个部分能够经历主耶稣基督。 Bagaimana dalam seluruh keterbatasan dan kekurangan kita, kita belajar bertumbuh dan dibentuk di dalam 在我们的 Kristus. 极限度、极困的条件下，我们在侍奉当中有基督塑造我们。 Karena menjadi murid Kristus, pengikut Kristus, tidak mungkin tidak ada kesulitan. 成为基督的门徒们，不可能没有一些的问题和困难。 Dan Paulus menutup dengan menyatakan kesulitan yang dia alami 使 waktu 徒保罗以结束的书信，向当时的使徒哥罗西圣徒们声明了他遇到的困 Di 难。 bagian ayat yang tadi kita baca, persis sebagai penutup dari surat Paulus. 就是我们刚刚读的这一节，就是使徒保罗以那句话结束了他的书信。 Dia katakan, ingatlah akan belengguku. 你们要纪念我的捆锁。 Dia mengatakan ini, menuliskan ini bukan pada waktu dia sudah
terlepas dari belenggu itu. 他写这封信时候，并不是说他已经从捆锁中得着释放后， Dia menuliskan ini justru pada saat dia terbelenggu. 他写这封信的时候，就是当时他还在困锁中，就是 Dia dipenjara bukan karena dia salah. 他并非犯错被囚在 Dia 牢房里， dipenjara bukan karena dia berbuat jahat. 并不是他做了一些恶事被囚在牢 Dia 房里， dipenjara juga karena Kristus. 他被囚在了是为着基督。 Dia mengalami kesulitan karena dia ingin menjadikan Kristus segala-galanya dalam 他 hidupnya. 要把基督成为他生命中的一切的同时，他要经 Dan 历了这 Paulus 些困难。 menyatakan kepada jemaat Kolose bukan untuk minta dikasihani, aduh Sudah, kasihani aku Paulus dong, yang aku lagi Kolose- susah nih di penjara. 使徒保罗告诉是圣徒们所说的，并不是求他们的怜悯，让他们知道关心他在囚在牢房里的经历的一些的痛苦。 Tapi saya yakin sudah dia ingin mengatakan bahwa ingatlah akan belengguku. 我相信他要使哥罗西的圣徒们，请他们牢记 Dan 我的 menyatakan 困锁 kepada 里。 engkau dan saya meskipun 还有说的是你和我尽管， walaupun 虽然 Tuhan saya sulit jadi seorang istri, saya sulit jadi seorang suami, saya sulit jadi seorang anak. 主啊，我很难成为一个贤妻，也很难成为一个好的丈夫，也很难成为一个孝敬父母的孩 Meskipun 子。 keluarga, pekerjaan saya lagi berantakan. 尽管我的家庭或者工作还是凌乱不堪的状态中， Saya tetap mau belajar mengikut Kristus. 我依然要学习跟随基督。 Saya mau belajar mengutamakan Kristus. 我要学习把基督优先， Karena itu adalah panggilan saya. 因为这是对神对我的呼召或者感召。 Saudara mungkin bukan belenggu penjara yang saudara dan saya alami hari ini. 也许弟兄姊妹和我今天所经历的，并不非囚在 Tapi 狱里牢房 mungkin 里， ada belenggu yang lain. 也许还有其他的捆锁。 Paulus dengan posisi yang sama-sama bergumul. 使徒保罗当时也是同样有那种的挣扎。 Dia menutup suratnya, aku tahu pergumulanku dan engkau juga harus tahu bagaimana keadaanku. 他在结束书信说：“我知道你们的捆锁的挣扎，同时你们也知道，需要知道我的 Bukankah 挣扎 ini。 gema yang sama yang Kristus pernah sampaikan kepada engkau dan saya? 岂不是事实上神也记住对你们所说出的一种回应吗？ Anakku, aku Bisa. tahu betapa pahitnya hidupmu, betapa sulitnya hidupmu. 我知道你们生活过着是挺艰难的。 Dan aku bersama-sama dengan engkau sampai mati di atas kayu salib. 我与你同在，直到我死在十字架上。 Tapi aku Allah yang bangkit. 我是已经以复活的神， Aku Allah yang mengatasi segala pergumulan itu. 我是已经克服一切挣 Aku 扎的 Allah 神。 yang akan menggantikan air matamu menjadi tari-tarian itu. 我要取代你的眼泪的神， Ingatlah selalu akan Cing. Kristus. 请牢记基督， Dia Allah di dalam engkau, 他是在我们当中，在里面神， bersama dengan engkau, 与我们同在的神， baik bagi engkau. 对我们是挺善的。 Dan biarlah kita terus hidup berjalan bersama 巴不得 dengan 我们 Kristus. 继续活出基督的样式。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan ampuni kami karena kami seringkali hidup mendua. 主啊，求你饶恕我们，我们总是活在这二元化的。 Kami memisahkan hal-hal yang rohani dan hal-hal yang duniawi. 我们物质和属灵方面都有区别， Tapi mungkin kami hidup di dalam sebuah tekanan yang berat. 也许我们活在一种极大的压力之下， Atau bahkan kami menjadikan Kristus hanya salah satu bagian saja, menjadi option, pilihan. 或者我们基督成为一部分，成为我们一部分的选择。 Dan melalui firman-Mu kami diingatkan dan dipanggil kembali. 凭借着今天的神的话语，我们再次被提醒，再次被神呼召我们。 Kristus bukan hanya menjadi salah satu pilihan, opsional buat kami. 基督并非是我们的一个选择， Kristus harus menjadi segala-galanya buat kami dan di dalam semua yang kami lakukan. 基督将我成为我们的一切，不管我行的一切的一切。 Sehingga waktu kami berkata-kata ya Tuhan, 当我们道出原意的时候，
waktu kami melakukan segala sesuatu, 当我有一些行动或者行为的时候， waktu kami memikirkan segala 当我在 sesuatu, 思想、思考的时候， waktu kami melakukan apapun juga, dimanapun juga, 我在实行，不管何时何地， bila kami selalu teringat bahwa Kristus ada di dalam kami dan kami harus menyatakan Kristus kepada orang lain. 让我牢记基督在我们生命里头，我们必须在众人面前也把活出基督。 Tolong setiap kami Tuhan. 求主助我们， Kami berdoa dalam nama 我 Tuhan 们如 Yesus 此祷告， Kristus. 奉我主耶稣宝贵的名， Amin. 阿门。